Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita mulakan kuliah pada tengah hari ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, boleh nampak slide saya? Mohon respon. Okey, boleh nampak Ustaz. Ya. Ya, baik. Okey, yang ni link yang baru ke link yang lama Okay. Saya risau takut ada yang tak dapat kalau link yang baru lah kepada kawan yang lain. Okey, baik. So insyaAllah pada tengah hari ini kita sambung kuliah hadis. Kita menggunakan kitab Tahzibun Nufus fi Tartibid Durus yang dikeluarkan oleh Yusuf bin Ismail An-Nabahani. Slide kecil kita adalah kita masih lagi dengan subtopik iaitu kelebihan cinta kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, untuk topik ini kita dah bincangkan hadis yang pertama pada kuliah yang lepas. Pada hari ini kita masuk dalam hadis yang kedua. Ya, kitab yang kita gunakan ini pada muka surat yang ke-375. Ya, 375. Baik, sebelum itu saya ulang sekali lagi lah. Ini iklan lah, iklan. Iklan dulu. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan sekalian yang berhajat untuk mendapatkan kitab ini, ya, harganya adalah RM50, tetapi insya-Allah kita cuba dapatkan harga selepas diskaun RM35. Harga asal 50, kita dapatkan kepada 35. Jadi kepada yang berminat, yang berhajat, maka boleh hubungilah pihak saya rasa Puan Jaslin ataupun saya rasa Puan Jaslin yang ini, yang senarai ataupun pihak pewani lah yang uruskan ini, dan boleh bagi nama, insya-Allah nanti ya saya akan cuba dapatkan. So kita buka lagi lah masa ya, kalau ada yang berhajat, insya-Allah. Baik, mungkin minggu ni taklah mungkin ada ramai lagi yang sambung cuti ke, cuti nak habiskan cuti tahunan. So walau apa pun, insya-Allah mudah-mudahan kita berada dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati kehidupan kita ini, saat masa yang kita gunakan ini, insya-Allah. Baik, pada hari ini kita masuk kepada hadis yang kedua.
Hadis yang kedua ni saya dah bincang sedikit pada minggu lepas, kita sambung pada minggu ini. Okey, kita baca dulu. Kita baca dia punya matan hadis ini. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzillumuhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluh wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Baik. Hadis ini ya telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Azan, kitab Az-Zakah dan kitab Al-Hudud. Baik, kita lihat kepada terjemahannya. Iaitu daripada Nabi SAW yang mana baginda bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Baik, sampai kepada situ saya dah bincangkan pada kuliah yang lepas. Jadi kita sambung perbincangan pada hari ini. Ya, saya sebut pada minggu lepas Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa apabila beliau meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ada lebih daripada 7. Cuma di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan 7 golongan. Baik. Yang pertama, ya, antara 7 golongan tersebut, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ada satu golongan yang kita berada di dalamnya. Paling-paling tidak ada satu. Tapi kalau dalam 7 ni, kita mungkin boleh masuk 2 ataupun 3 golongan, alhamdulillah. Ya, itu yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama sekali disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-imamul adil, iaitu imam yang adil. Baik, apa maksud imam yang adil? Ya, apa maksud imam yang adil? Ya, menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, imam di sini adalah ya orang yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Ya, imam dekat sini adalah seseorang yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Ya, maka termasuklah sesiapa sahaja yang menguruskan urusan kaum muslimin. Sesiapa yang menguruskan urusan umat Islam. Jadi ataupun dalam bahasa yang mudah hari ini, imam dekat sini adalah pemimpin. Orang yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Tak kisahlah apa nama gelarannya.
sama ada namanya sultan ataupun namanya perdana menteri, namanya menteri, tak kisah. Yang paling penting dia adalah orang yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi dan dia menguruskan urusan umat Islam. Baik. Ya. Kemudian Nabi nyatakan ciri orang yang mendapat naungan ini. Imam itu macam mana? Seorang pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Baik. Maksud ataupun yang dikatakan dengan pemimpin yang adil kat sini adalah dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang saya rasa kena jelas. Adil dekat sini adalah seorang pemimpin yang memimpin berdasarkan kepada perintah Allah. Berdasarkan kepada perintah Allah. Yang mana dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu perkara berdasarkan panduan syariat. Meletakkan ni maksudnya kalau buat keputusan, keputusan yang berdasarkan kepada syariat Islam. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, satu. Dan yang kedua, dia tidak berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, dia tidak mengabaikan. Ini yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan konsep adil. Yang pertama, meletakkan sesuatu pada tempatnya dan dia tidak berlebih-lebihan, melampau, ekstrim dan juga tidak mengabaikan. Ya, baik. Mungkin timbul persoalan, kenapa pemimpin yang adil ini mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kepada Riyadhus Salihin, disebutkan pemimpin yang adil ini dia mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana berdasarkan kepada banyaknya kebaikan yang dilakukan. Cuba kita bayangkan seorang pemimpin di bawah, contohlah okey, kita yang paling mudahlah nak cerita. Paling mudah nak cerita, katakanlah seorang ketua kampung lah. Dalam kampung itu ada, contohnya ada 2,000 penduduk. Maka dia jadi seorang pemimpin yang adil. Maka dia telah melakukan kebaikan kepada 2,000 orang. Tu kalau sebuah pemimpin yang kecil. Apatah lagi di peringkat negeri, di peringkat negara, di peringkat dunia. Maka disebabkan banyak kebaikan yang dia buat itu, dia buat satu kebaikan tapi memanfaatkan kepada ribuan, jutaan orang, maka asbab itulah Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan dia di bawah naungannya. Okey, satu. Yang kedua Nabi sebut adalah pemuda pemuda yang membesar dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kita lihat bahawa Nabi menggunakan istilah orang muda. Jangan kita kata, apabila Nabi kata pemuda, maksudnya lelaki sahaja, yang perempuan tidak termasuk. Bukan. Maksudnya sama ada orang lelaki ataupun perempuan, dia berada pada usia muda. Sebab
orang yang berada pada usia muda ni, ya, sama ada belia 19, 20, 21, 22, 23 tahun ni, usia ni adalah usia yang paling mudah dikuasai oleh nafsu syahwat. Kebiasaan memang semula jadinya usia ni memang mudah dikuasai oleh nafsu. Kalau pergi dating, orang muda pergi dating kan? Orang muda, ada ke? Nenek usia 65 tahun pergi dating. Tak ada kuasa lah nak pergi dating. Itu contoh lah, ya, contoh. Ya. Nenek kan, ataupun lepas habis pencen, habis kerja kan, baru nak pergi dating. Tak ada dah, kan? Nak jalan pun dengan sakit lutut, sakit pinggang, dia tak ada kuasa dah. Itu contoh. Ya, maka dalam usia yang muda ni, ya, ketika itulah suasana keadaan yang mana nafsu ni sedang memuncak, tapi dia konsisten. Dia konsisten untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apabila dia konsisten ini, dia punya ibadah dia tip-top, sembahyangnya tip-top, berzikirnya hebat, baca Qurannya hebat, ya, mendalami ilmunya hebat, maka ini merupakan bukti bahawa dia adalah orang yang menang. Dia merupakan bukti kemenangan sifat taqwa yang ada dalam dirinya. Kalau hari ini orang muda, lelaki perempuan di usia muda itu masjid tak kenal, sembahyang ke mana, Al-Quran ke mana, itu adalah bukti bahawa nafsunya telah memenangi perlombaan mengatasi takwa. Tapi kalau berlaku sebaliknya, maka takwanya telah berjaya menguasai nafsu. Disebabkan perkara itulah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan orang ini ataupun golongan ini berada di bawah naungannya. Sebab tu hari ni benda yang besar. Hari ni nak cari kumpulan yang macam ni ada, tetapi sukar. Nak cari kumpulan yang suka yang buat bukan-bukan ni ramai. Tapi nak cari orang yang disebut oleh Nabi seorang pemuda yang membesar dalam ketaatan adalah sukar. Jadi insya-Allah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai mak ayah, kita sebagai abang, doakan supaya anak-anak kita, generasi-generasi muda kita ni, Allah memberikan hidayah, membimbing mereka untuk berada dalam kumpulan ini. 2. Kumpulan yang ketiga yang disebut oleh Nabi SAW adalah, yang ketiga, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang yang dia ada kecintaan yang amat sangat dengan masjid. Ya, dia selepas sembahyang berjemaah balik rumah, hati dia rasa nak pergi masjid. Dia berada di masjid, dia rasa seronok. Tapi kadang-kadang kita ni berada dalam masjid, rasa cepat-cepat nak lari keluar. Betul tak macam tu? Duduk dalam masjid ni, dan masjid tu pula ada aircon, memang sedap. Dengan kapet dia 5 inci, sedap. Tapi rasa macam nak lari keluar, cepat-cepat nak keluar. Wal-iyazubillah, kita minta Allah lindungkan. Kita minta hati kita ni Allah bagi hidayah, Allah sinarkan nur cahaya untuk kita suka dengan masjid.
Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat inilah poin yang berkaitan dengan topik kita, iaitu dua orang yang saling menyayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana mereka berdua bertemu dan berpisah kerananya. Ya. Di sini kalau kita tengok, cuba tengok dalam teks yang asal dia, maka digunakan perkataan yang digunakan oleh Rasulullah adalah warajulani, dua orang, tahabba. Tahabba. Atas ba itu, kan? Ba itu dia ada sabdu. Nak menunjukkan apa? Dia menunjukkan dia memang cinta sungguh-sungguh. Saling mencintai, cinta tu pula cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki. Sebab tu disebut tahabba. Saling cinta mencintai dan bukan berpura-pura. Jadi maksud saling mencintai ini adalah dia mencintai atas dasar agama. Kita sayang kepada seseorang, kita sayang kepada adik kita, sayang kepada pak long kita, sayang kepada pak ngah, ya, sayang kepada makcik Kia, kan? Sebab apa? Atas dasar agama. Bukan berdasarkan keduniaan. Kita bertemu kerana Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Pergi ziarah pak cik, pak long, pak ngah ni kan, kerana Allah taala. Ziarah dia kerana Allah. Sebab kadang-kadang ni ada trend, ini minta maaf cakap lah, ada trend hari ni pergi ziarah adik-beradik ikut musim. Kan? Kalau adik-beradik yang di kampung tu, kita ziarah dia biasanya musim durian. Itu adakah mencintai kerana Allah ataupun kerana durian? Kalau tak ada durian, tak ada rambutan, tak ada manggis, kita tak ziarah. Ziarah dia bila buah, ada buah musangking, dia tanam pokok musangking, kita pergi ziarah. Niat kita mudah-mudahan bila pergi sana, satu boleh makan durian, lepas tu boleh tapau bawa balik. Yang ni tak kena. Ya? Dalam hadis ini Nabi sebut adalah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul, dua-dua orang tu berkumpul, bertemu atas dasar agama, dan wa tafarraqa, dan mereka berpisah pun atas dasar agama. Yang memisahkan mereka adalah kematian. Kematian itu adalah sesuatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kumpulan yang berikutnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lelaki. Lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik untuk berbuat maksiat, namun dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dalam hadis ni kita lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menggunakan zata hasanin wa jamalin. Tapi dalam riwayat hadis yang saya ambil ni, disebut zatu mansibin. Mansibin ni maksudnya adalah mansab. Mansab ni maksudnya adalah dia ada keturunan dan dia ada status sosial.
seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik, yang hebat, dan dia ada status sosial. Satu. Pada masa yang sama pula, Zata Mansabin ni dia ada harta yang merimpah ruah dan ditambah pula dengan cantik. Itu nak cerita perkataan Mansabin. Ni, Zatu Mansibin. Mansibin ni yang pertama, dia ada nasab keturunan yang bagus. Maksudnya dia punya status sosialnya bagus. Ini bukan orang biasa-biasa. Ini bukan orang biasa-biasa. Orang yang hebat. Kemudian dia ada harta. Ada kekayaan. Dan yang ketiga pula, dia ada kecantikan. Sebab tu Zatu Mansibin wa Jamalin. Ya, ada 3 package ni. Kata Imam Ibn Hajar, ya, jarang-jarang seorang wanita mempunyai sifat 3 ciri ini. Jarang. Ya, ada kedudukan yang hebat, ya, ada keturunan yang bagus, kemudian ada harta yang banyak dan ada kecantikan. Jarang-jarang. Ini nak menunjukkan bahawa orang yang jarang-jarang ni kan, yang rare. So istilah hari inilah. Istilah orang muda dia kata hari ni rare. Sebab hari ni pelik-pelik kan. Ya. Kalau kita hari ni pendek-pendek kan perkataan kemudian dicantum. Budak-budak mantul. Mantul. Dia kata ustaz, mantul tu maksudnya mantap betul. Mantap betul. Maka dipendekkan jadi mantul. Ini istilah yang baru lah. Ya? Baik. Maksudnya, ya, dalam kalangan masyarakat, seorang wanita yang jarang-jarang ada sifat macam ni. Dia cantik, dia kaya, dia ada kedudukan, kemudian dia ini mengajak seorang lelaki untuk melakukan maksiat. Ya, melakukan maksiat. Da'athu, dia mengajak. Maksud maksiat dekat sini adalah melakukan perbuatan keji ataupun melakukan perzinaan. Maka lelaki itu berkata, Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Bukan dia kata, ini peluang rezeki, jangan ditolak. Bukan. Ya? Tapi dia kata, Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Baik. Ucapan sesungguhnya aku takut kepada Allah mempunyai beberapa tafsiran. Yang pertama, kata Imam Ibn Hajar, yang pertama, ucapan ini adalah sebagai peringatan kepada wanita tersebut supaya dia menjauhi perbuatan keji itu. Ya? Bila si lelaki ni kata, Inni akhafullah, maksudnya dia nak ingatkan wanita tu. Dia kata jangan buat benda tu. Satu. Okay. Yang kedua, ucapan ini adalah sebagai alasan untuk dia menolak ajakan itu. Dua. Dia kata inni akhafullah, maksudnya dia tak nak buat benda tu. Dia tolak ajakan tersebut. Dan yang ketiga, kata Imam Ibn Hajar, mungkin juga
ucapan ini dia tak sebutkan secara lisan, tetapi disebutkan dalam hati. Itu tafsiran yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tetapi saya nak petik apa yang dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad. Kata Al-Qadhi Iyad, ucapan ini adalah kerana lelaki tersebut rasa takut yang amat sangat terhadap Allah Ta'ala. Sebab apa dia sebut inni akhafullah? Kerana dia ni amat takut kepada Allah Ta'ala. Apa sebab dia takut? Kerana dalam diri dia ada kekuatan takwa dan ada sifat malu. Orang yang ada takwa, ada sifat malu, dia amat dekat dengan Allah Ta'ala. Apa yang Allah perintah, dia buat. Apa yang Allah larang, dia tinggalkan. Jadi si wanita ni mengajak dia untuk buat sesuatu yang dilarang, maka dia tinggalkan. Sebab apa? Ada sifat takwa yang sangat kuat di dalam diri beliau. Itu golongan yang keempat. Seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik. Baik. Yang kelima, iaitu orang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah, lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Kalau kita lihat dalam hadis ni, tengok teks dia. Dalam hadis ni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seorang lelaki yang bersedekah. Okey. Bi sadaqatin, saya nak ajak sikitlah. Kita cuba faham bahasa Arab. Bi sadaqatin, dia adalah dalam bentuk nakirah. Nakirah. Okey, bahasa Arab ni kata nama, dia ada kata nama ma'rifah dan ada kata nama nakirah. Baik. Apa dia ma'rifah, apa dia nakirah ni? Okey, nak mudahkan macam ni. Kalau ada alif lam, dalam bahasa Arab, untuk kata nama yang ada alif lam di depan dia, okay, kalau kita kata sedekah, disebut as-sedekah, tambah alif lam, as-sedekah, itu namanya kata nama ma'rifah. So ma'rifah ni maksudnya dia dah spesifik. Tapi kalau tak ada alif lam, dia buang alif lam ni, bi sadaqah saja, tak ada bis sadaqah, dia tak ada alif lam kat depan ni, maksudnya dia kata nama nakirah. Nakirah ni apa? Nakirah ni maksudnya dia mencakupi seluruh sedekah. Maksudnya semua sedekah, semua jenis sedekah. Maksudnya seorang lelaki yang bersedekah dengan semua jenis sedekah. Itu sebab tak ada alif lam. Sama ada semua jenis sedekah. Sama ada sedekah tu sedikit ataupun dia sedekah yang banyak. Dia sedekah yang sunat, dia sedekah yang wajib. Sebab sedekah ni ada dua kategori. Satu, sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib ni contohnya adalah mengeluarkan zakat. Sedekah yang sunat, sedekah biasa. Jadi rahsia digunakan perkataan nakirah bi sadaqatin, dia tak guna bis sadaqah,
Dia tak guna bis sadaqah. Ba alif lam kan, bis sadaqah. Dia tak guna alif lam ni. Okay, rahsianya adalah nak menyebutkan bahawa sedekah itu melibatkan seluruh jenis. Seluruh jenis. Bi sadaqatin fa akhfaha. Lalu dia menyembunyikannya. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sehinggalah yang disedekahkan oleh tangan kanannya itu tidak diketahui oleh tangan kirinya. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa sedekah yang wajib lebih aula, lebih utama untuk dizahirkan berbanding sedekah yang sunat. Jadi kalau kita nak tunjukkan sedekah, nak tunjukkan tu bukan kerana riak, bukan. Nak tunjukkan sedekah itu kerana nak bagi motivasi kepada orang lain untuk sama-sama sedekah. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, para ulama menyatakan bahawa menampakkan, menzahirkan sedekah yang wajib lebih utama daripada menyembunyikannya. Maksudnya sedekah yang wajib ni, nak bayar zakat, eloknya zahirkan. Ini pandangan yang dibawa oleh Imam An-Nawawi. Baik. Dan dalam kita kata petikan ini juga, kita dapat lihat dekat sini bahawa disebut oleh Nabi SAW, la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, ataupun la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dia sedekahkan menggunakan tangan kanan sehinggakan tangan kirinya tidak mengetahui. Ada dalam setengah riwayat dia terbalik. Dia sedekahkan tangan kiri sehingga tangan kanan tidak tahu. Jadi dalam kes ni kita nampak dekat sini bahawa amalan yang baik, contohnya sedekah ini, maka disunatkan menggunakan sebelah kanan. Okey. Baik. Tentang sedekah, saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan pada tengah hari ini hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik di dalam Musnad Ahmad. Allahu Akbar. Hadis ni bila kita baca kan, Allahu Akbar, sangat hebat. Saya bacakan hadis ni, kemudian kita cuba perhatikan. Hadis dia berbunyi, innal malaikata qalat, sesungguhnya malaikat berkata, ya Rabbi, wahai Rabb, wahai Tuhan, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jabal. Malaikat tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhan, adakah makhluk kamu yang lebih hebat daripada gunung? Qala na'am al-hadid. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ya, iaitulah besi. Qalat, lalu malaikat bertanya lagi, fahal asyaddu minal hadid, adakah yang lebih hebat daripada besi? Qala na'am an-naru. Maka Allah menjawab, ya, iaitulah api.
qalat fahal ashaddu minan nar. Lalu ditanya lagi oleh malaikat, adakah yang lebih hebat daripada an-nar, api? Qala na'am al-ma'u. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ya, iaitulah air. Air lebih hebat daripada api. Qalat fahal ashaddu minal ma'. Maka para malaikat ni bertanya lagi kepada Allah, adakah makhluk kamu yang lebih hebat daripada air? Air ni, ada tak yang lebih hebat lagi? Qala na'am ar-rihu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ya, iaitulah ar-rih. Rih ni maksudnya angin. Faqalat, maka malaikat bertanya lagi, fahal ashaddu minar rih. Adakah makhluk kamu yang lebih hebat daripada angin? Qala na'am. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ya, ibnu Adam yatasaddaqu biyaminihi fayukhfiha an shimalihi. Iaitulah anak Adam, Bani Adam, manusia yang bersedekah, yatasaddaqu biyaminihi, yang bersedekah dengan tangan kanannya, fayukhfiha an shimalihi, lalu ia menyembunyikannya daripada tangan kirinya. Jadi nak sebut dekat sini, dalam hadis riwayat Musnad Ahmad ini, dalam Musnad Ahmad ini, hadis daripada Anas, manusia, seseorang yang bersedekah menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya tak tahu, maka dia, orang ini, manusia ni adalah manusia yang lebih hebat daripada rih, daripada angin, lebih hebat daripada air, lebih hebat daripada api, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada gunung. Menunjukkan, nak sebut bahawa sesungguhnya yang dikatakan manusia ni yang mengamalkan sifat tadi, dia adalah suatu makhluk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diiktiraf oleh Allah sebagai makhluk yang paling hebat. Ya, baik. Dan ciri ataupun golongan yang terakhir, iaitu golongan yang ketujuh yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang dinaungi oleh Allah Taala adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, lalu air matanya berlinangan. Okey. Perkataan wa dzakarallah, berzikir kepada Allah, maksudnya adalah apabila hatinya mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia bukan sekadar sebut subhanallah, bukan sekadar melafazkan dengan lisan, tapi disebut oleh para ulama hadis yang dikatakan zikir kepada Allah ni adalah zikir dengan dia berzikir dengan lisan, sebut subhanallah, dan benda tu sampai ke dalam jiwa, dirasai oleh hati. Yang ni payah. Kadang-kadang kita lepas sembahyang pun, minta maaf saya sebutlah, sembahyang pun, subhanallah pun, dia dengar depan je, subhan kan. Saya kadang-kadang berisu ni, kita tak tahu nak kejar ke mana. Sebutannya, biarlah sebutan lisan yang betul, kemudian diresapi oleh hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Kan? Ini main subhanallah. Laju. Kan? Jadi kalau dalam suasana yang macam tu, kalau kita bayangkan, maka bagaimana hati kita nak merasai, nak fokus, nak hadirkan hati dalam memahami lafaz-lafaz. Jadi dia kena zikir dengan lisan khalian. Dalam hadis ni maka disebut kat sini khalian. Khalian ni maksudnya dalam keadaan dia seorang diri. Seorang diri ni sebab tu diterjemahkan dengan di tempat yang sunyi. Maksudnya di tempat seorang diri ni, di tempat yang sunyi ni, sebab dia terhindar daripada perasaan riya. Nak cari yang macam ni yang payah. Duduk seorang-seorang kan. Duduk seorang-seorang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan? Supaya tak ada perasaan riya. Ataupun kita bangun pukul 2 pagi, 3 pagi, ingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, kan? Puji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini konsepnya. Ya? Baik. Maka dalam situasi yang macam ni, duduk tempat yang sunyi, duduk seorang-seorang, dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka fafadat ainahu, berlinanglah air matanya. Baik. Apa sebab seseorang itu berlinangan air mata? Bila dia duduk seorang-seorang, kan, sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya? Dia memahami maksud tu. Subhanallah, maha suci Allah. Allah ni zat yang tidak ada sebarang kekurangan. Allah zat yang sempurna. Kita ni makhluk, makhluk kita ni makhluk adalah satu zat, satu makhluk yang amat lemah, amat banyak kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Jadi dia mengenangkan perkara itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ingat Allah ni maha besar, maha agung. Maka kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, bila dia berzikir macam tu, dia berlinangan air mata. Kata Imam Al-Qurtubi, linangan air mata ini bergantung kepada keadaan orang yang berzikir. Jadi orang yang berzikir, kata Imam Al-Qurtubi, ada dua keadaan semasa dia berzikir. Ya? Baik. Ketika mana dia berzikir, dia menyebut, dia menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Sebagai contoh, Allahu akbar. Kan? Allahu akbar. Allah yang maha besar. Kan? La ilaha illallah. Ini sifat-sifat Allah yang maha agung. Maka orang itu mengalirkan air mata. Kenapa? Kerana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih. Ya? Ketika berzikir, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang maha agung, yang maha hebat, maka orang itu mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri yang kedua, suasana yang kedua, adalah ketika mana seseorang hamba berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Nama Allah taala yang indah. Ya Latif, Ya Rahman, Ya Rahim.
Ya, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Ya Ghani, Allah yang Maha Kaya. Bila sebut sifat-sifat Allah yang maha indah, maka hambanya akan mengalirkan air mata. Kenapa? Kerana rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah orang yang beriman, ya, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan peluang, mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selepas kematian manusia. Di dalam syurga, nikmat yang paling besar adalah nikmat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini ya 7 golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat naungan yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu daripada 7 yang berkaitan dengan topik kita adalah yang mana 2 orang yang saling menyayangi satu sama lain, yang mana mereka bertemu dan mereka berpisah kerana Allah Azza wa Jalla. Ya, itu hadis yang kedua. Baik, hadis yang ketiga sama. Saya bacakan saja sebab dia punya point dia sama. Imam Muslim, ya, hadis yang ketiga, iaitu Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, ini ya hadis dia, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yaqulu yawmal qiyamati aynal mutahabbuna bi jalaliyal yawm uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Maksudnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat. Ni ya, dia punya cerita ni cerita tentang hari kiamat. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di manakah orang yang saling mencintai kerana-Ku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku. Pada hari ini tidak ada naungan selain naunganku. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Birru Was-Sillatu Wal-Adab, ya, nombor 2566. Jadi dia punya huraian dia sama dengan yang kita huraikan tadi. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini mungkin insya-Allah kita sambung pada kuliah akan datang. Saya baca sikit dulu. Iaitu Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, ni ya, kat sini ya, warna hitam ni. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, demi Tuhan yang diri saya berada di tangannya, kalian tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kalian beriman. Ya, satu statement yang Nabi bagi jelas. Syarat masuk syurga mestilah beriman. Dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Maksud tidak beriman dekat sini adalah iman yang sempurna. Seseorang itu imannya belum sempurna sehinggalah dia saling
mencintai. Mahukah saya tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian mengerjakannya, nescaya kalian saling mencintai. Sebarkanlah salam sesama kalian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Iman nombor 54. Maka dalam hadis ni kita dapat tahu bahawa satu formula yang diberikan oleh Nabi SAW untuk melahirkan perasaan kasih sayang di kalangan manusia adalah sebarkan salam. Ya, sebarkan salam. Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, ya, disebutkan bahawa ucapan salam, ya, yang disyariatkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, yang paling panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan tidak, ya, disunatkan menggunakan sirah, menggunakan lafaz-lafaz yang lain. Seperti hari ini macam-macam lah yang kita pakai. Jadi maksudnya kalau nak guna ucapan yang lain tu, selamat pagi, good morning, boleh. Tapi sebelum tu, mulakan dengan salam. Sebab ucapan salam inilah ucapan yang disyariatkan oleh Islam. Dan sebutannya kena betul lah. Jangan sebutan macam orang Melayu. Assalamualaikum. Saya pun tak tahu kan. Jadi kena sebut yang sahih. Sebut yang jelas, yang fasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, jangan main sebutan ikut suka hati kita. Di dalam bab syariat ini ikut apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa selesai topik kita tentang tajuk, ya, kelebihan cinta kerana Allah. Dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita masuk topik yang baru, saling mencintai sesama Muslim, mengunjungi orang-orang yang baik, adab majlis dan berjabat tangan ketika bertemu, dan anjuran beruzlah ketika fitnah berleluasa. InsyaAllah kita bincang hadis ini dalam kuliah yang akan datang. Baik. Ya, saya rasa untuk hari ini itu yang kita nak bincangkan. Jadi kalau ada soalan, insyaAllah mungkin kita boleh, ya, ada soalan kita boleh cuba jawab lah sekiranya ada, insyaAllah, sekadar yang saya mampu. Kita ada lagi 3 minit sebelum kita tamatkan sesi kuliah ini. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak buat pertanyaan. Salam. Ya. Ini saya rasa benda ni dah biasa dibincangkan, tapi saya just nak confirmation daripada Ustaz. Tadi Ustaz cakap bagi salam tu satu keperluan dah untuk nak menyebarkan apa, persahabatan ke apa kan. Kalau nak cakap tu mungkin kalau kita cakap biasa tu boleh kita cakap dengan mudah Assalamualaikum penuh, tapi kalau dalam WhatsApp ke dalam email macam nak letak panjang tu macam agak sukar lah Ustaz. Kalau saya letak salam je okey ke Ustaz? Boleh. Ya. Untuk dalam misalkan bila kita sebut salam tu maksudnya kita mendoakanlah kepadanya kan, salam. Tapi kalau pandangan saya yang lebih baik adalah boleh letakkan penuh lah. Itu yang terbaik. Tetapi kalau sekadar salam pun boleh. Dan itu tak menjadi masalah. Ya, sebab itu di antara lafaz-lafaz yang baik untuk kita amalkan. Puan Nurbaiti tanya, kena full salam ke Ustaz bila tulis kat WhatsApp? Ya, hari ni saya rasa kalau letak emoji dia ada stiker salam sebagainya kan.
Jadi kalau nak gunakan yang tu, kalau letak full salam itu yang terbaik. Ya, tetapi sekadar letak salam pun dah boleh diterima. Ya, baik. Ada lagi? Ada? Okey. Tak ada. Saya rasa dah cukup masa kita 1 jam. InsyaAllah kita sambung bab yang baru ni dalam kuliah pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta